gaya kehidupan banyak tidak selari dengan tuntutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dengan sebab itu kami, Pertubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah Malaysia Aswaja, memperjuangkan akidah yang sahih, akidah yang sebenar, akidah yang diperjuangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama demi ulama sampailah kepada ulama pesantren, ulama pondok, ulama tradisional, tuan-tuan guru kita. Alhamdulillah. Yang dimaksudkan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah akidah yang berasaskan kepada sumber perundangan Islam, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan akal yang sahih yang bertepatan dengan sumber wahyu. Akidah bermaksud pegangan. Pegangan yang tak mungkin terlerai dengan mana-mana faktor dalaman dan luaran sekalipun. Apa yang kita faham, apa kita yakin, apa yang kita pegang daripada mula percaya, faham dan yakin sampailah kematian tiba untuk kita, itulah yang kita katakan akidah. Ahlus Sunnah kerana kita berpegang dengan Alkitab wa Sunnah. Quran, nak faham Quran melalui ulama tafsir muktabar. Jangan ikut tafsir Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Syiah, Wahabi, Liberal, Khawarij, pluralisme agama dan lain-lain. Ikut Quran, mereka tu ikut Quran juga, tapi tafsir sendiri. Bila tafsir sendiri, muncul elemen hawa nafsu. Bila tafsir sendiri, pakai akal je. Ini dirangkum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahul Bukhari. Pada sesiapa yang menafsirkan Al-Quran dengan kenampakan akal atau menurut hawa nafsunya semata-mata, maka ambillah tempatnya dalam neraka. Hadis ini jelas mengancam tentang sikap menafsirkan Al-Quran dengan dapatan akal dan hawa nafsu semata-mata. Baliknya kita tafsirkan Al-Quran, tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan ayat pada surah yang sama, ayat dengan ayat pada surah yang berbeza, ayat Makki, ayat Madani, ayat Mufassal, ayat Mujmal, ayat Mutlaq, ayat Muqayyad, ayat Nasikh, ayat Mansukh. Ini kriteria ni disebut dalam disiplin ilmu usulul fiqh. Begitu juga kitab-kitab tafsir kita yang muktabar, tafsir Tabari, tafsir Samarqandi, tafsir Imam Suyuti, tafsir Durrul Maksur. Begitu juga dalam tafsir ni pun sendiri ada banyak-banyak pentafsiran. Tafsir dari aspek periwayatan, tafsir dari aspek bahasa, tafsir dari aspek fiqh, juga tafsir yang dikaitkan dengan aspek hukum hakam yang perlu diperjelaskan. Jadi kalau kita nak faham Al-Quran, ikut ulama tafsir, kita selamat. Begitu juga bila kita kata akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbit daripada kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam, perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam, pengiktirafan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ia diambil sama ada sebelum baginda diangkat menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun selepas dari nabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Justru sunnah tu tak terhad pada apa yang Nabi buat saja. Ada setengah orang kata, ni Nabi tak buat. Kenapa buat Maulidur Rasul? Nabi tak buat. Kenapa puji Nabi berlebih-lebihan? Nabi tak buat. Ini kenapa qasidah? Nabi tak buat. Ini kenapa sambut awal tahun, doa akhir tahun? Nabi tak buat. Ini kenapa kita bertahlil, bertalqin, sapu muka lepas sembahyang, kunut subuh, berwirid beramai-ramai, berdoa beramai-ramai, atau bersalam-salaman, berjabat tangan selepas daripada solat. Mereka mendakwa Nabi tak buat. Orang yang mendakwa Nabi tak buat tu, dia hanya mengambil pendalilan hadis dengan cacat. Yakni dia mengambil kira sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Sebenarnya, dua benarnya, tiga benarnya, kebenaran sampai ke bila-bila, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil daripada kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam, perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam,
perakuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, alhamdulillah. Bila kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selawat. Justru majlis kita ini bukan sekadar majlis ilmu. Dalam masa yang sama, majlis kita ini adalah majlis berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu bihi alayya ashra. Barang sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah memberi rahmat kepadanya 10 kali ganda. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga diambil daripada ijma' ulama. Wa imma ijma' berlaku di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ijma' yang berlaku di zaman tabi'in atau tabi' tabi'in atau selepas daripada mereka. Ijma' ialah kesepakatan ulama dalam kalangan ulama Islam merangkumi pelbagai aliran, berijma' tentang ketuhanan Allah, tentang kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, juga kenabian nabi terdahulu, dan mereka juga berijma' tentang perkara-perkara sam'iyat, perkara yang kita tak pernah tengok dengan mata, rasa, dengan kulit, tak boleh kaji dengan teknologi atau makmal. Tetapi benda yang kita dengar, kita harus yakin, kita harus percaya, berlaku ijma' bila ulama' sebulat suara memutuskan keadaan berkenaan. Contohnya, ulama' berijma' sebagaimana yang disebut oleh Imam Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Farqul Bainal Firaq, cetakan Darul Ma'rifah tahun 1998, muka surat 292. Wa ajma'u ala anna Allah subhanahu wa ta'ala la yahwi alaihi makan wa, diliputi dengan tempat dan tidak terkesan dengan peredaran masa. Jadi bagaimana orang kita nak kata Allah duduk atas langit? Bagaimana setengah kita kata Allah duduk atas arash? Bagaimana kita nak kata Allah turun dengan zat sepertiga malam ke langit dunia? Sedangkan telah berlaku ijma' ulama' bahawa Allah itu wujud zatnya, sifatnya, perbuatannya tidak bertempat. Allah mawjudun bila makan. Boleh kok? Allah mawjudun bila makanin wala zamanin wala jihatin wa huwal an ma alaihi kan. Maksudnya Allah wujud tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada masa, tidak berhajat pada sudut atau arah, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Justru wujudnya Allah wa huwal an, wujudnya Allah semenjak azali lagi. Jadi sesiapa yang melanggar ijma' yang telah disepakati ulama', ijma' sarih, maka ulama' menjelaskan hukumnya adalah kufur. Bukan kita nak kafirkan orang. Tapi barang sesiapa yang mengingkari ijma' yang sarih, ijma' yang jelas, ijma' yang tuntas, maka hukumnya kufur. Dan ulama' tidak sepakat dalam menjelaskan hukum sesiapa yang mengingkari ijma' yang tidak sarih, ijma' yang dibuat secara sukuti. Tu tengok orang tu tahu atau tak tahu. Kalau orang tak tahu, kita tak boleh katakan kufur. Kalau orang tu tahu, engkar juga, ijma' itu menjadi sarih dan hukumnya adalah kufur. Apatah lagi isu-isu atau permasalahan yang berkait dengan zat Allah, sifat Allah dan juga perbuatan Allah. Sehubungan dengan itu tuan-tuan, nak kata kita tak nak ikut yang lain, kita ikut Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis je. Itu pendalilan yang pincang. Kerana sumber perundangan Islam yang disepakati oleh ulama, yang pertama Al-Quran. Al-Quranul Karim. Yang keduanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya ijma' ulama. Itu terangkum dalam ayat. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah, iaitu mentaati perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa ati'ur rasul, iaitu berpandukan sunnah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, ialah ulama mujtahid di kalangan kamu, mesti kamu patuhi apabila mereka berijma' dalam melakukan sesuatu perkara. Jangan salah tafsir ulil amri ini, jangan salah tafsir dalam ayat ini. Ulil amri dalam ayat ini ialah min a'immatil mujtahidina minal ulama. Ulil amri di sini ialah ulama mujtahid. Bukan kata ulil amri dalam ahkam sultaniyah. Bukan kata ulil amri dalam al-qada' dan masalah pemerintahan negara. Ulil amri di sini bermaksud ulama mujtahid. Al-ulama'u warasatul anbiya'i, ulama pewaris nabi. Bagaimana yang disebut oleh Al-Quran? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya? Jelas. Peranan ulama ahlus sunnah wal jamaah bila ijma' wajib ditaati. Dan yang keempat, dalil akidah Islam ialah akal yang sahih yang bertepatan dengan sumber wahyu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wa fi anfusikum afala tubsirun afala ta'qilun la'allahum yatafakkarun. Ayat-ayat ini mengajak kita untuk mengekspresi akal, untuk melihat dan mendapatkan kebenaran. Mudah je kita nak tahu ajaran sesat tak sesat. Tak perlu kita siasat, kita tengok sepintas lalu, spontan je. Ajaran semayang pakai niat, hanya sesat. Pakai serban besar bakut, pakai jubah panjang-panjang, jubah color warna-warni pun, zikir 40,000, 50,000 satu hari pun, tak semayang, garanti je yang sesat. Ataupun engkar rukun Islam yang 5, solat, puasa, zakat, haji, dia pakai lebay. Cakap agama. Tapi perintah Allah ni diengkarinya. Garanti sesat. Tak perlu fikir panjang. Ya? Mudah aja kita nak kenal ajaran sesat. Sebelum dari pengecaman dibuat oleh Jabatan Agama, kita dah tahu dah ni ajaran sesat, ni ajaran salah. Mekanisme kita, penilaian kita daripada kata-kata orang tu, daripada perbuatan orang tu, daripada i'tikad orang tu. Jadi kita tengok, kita nilai, kita analisis kata-kata dia, perbuatan dia, i'tikad dia, benar ke, salah, sesat ke, tidak. Justru akal menjadi penentu kepada kebenaran seperti itu. Ini dalil akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeza sedikit dengan dalil penetapan hukum syariah. Kalau penetapan hukum syariah atau hukum fiqh, dalil dia Quran, sunnah, ijma', qiyas. Tapi dalam bab akidah, dalil utama kita ialah Quran, sunnah, ijma' dan akal yang sahih. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya diminta oleh pihak Jawatan Kuasa Surau untuk bicara sedikit tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah asasnya, dan juga ajaran yang menyeleweng seperti Wahabi dan Syiah dan liberal, dan juga kita akan bincang sedikit tentang pembacaan rang undang-undang Akta 355 yang telah dibacakan oleh Yang Berhormat Tuanku Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS di Parlimen 5-6 bulan lepas. Seterusnya saya akan buka sedikit ruang untuk tuan-tuan untuk kita memberi maklum balas, tuan-tuan. Tak ada masalah. Kalau di sini ada orang-orang Syiah ke, Wahabi ke, liberal ke, Atroman ke, Superman ke, nak tanya soalan, boleh kenalkan nama, boleh bangun, boleh tanya. Nak marah ke, nak bergaduh ke, nak menangis ke, terpulanglah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ni tak takut, tuan-tuan. Tak takut, tak gerun, tak ada apa pun bagi kita. Orang nak ikut kita, Alhamdulillah. Tak nak ikut kita, sudah. Habis kita. Memanglah kita cakap tentang Wahabi, orang Wahabi marah kita. Bila saya cakap tentang penyelewengan ajaran Wahabi, Ustaz-Ustaz Wahabi kata, Ustaz Zamiha ni Syiah. Bila saya cakap tentang penyelewengan Syiah, orang Syiah kata, Zamiha ni Wahabi. Mana satu dah?
Bila kita cakap tentang liberalisme dan pluralisme agama, puak-puak tu kata kita ustaz pondok yang jumuk. Tradisional. Tapi kita rasa takut ke? Kita rasa takut ke orang kata kat kita? Nabi rasa gerung. Orang kata tukang sihir, orang kata orang gila. Nak diugut bunuh, nak dibunuh. Rasa gerung ke dalam perjuangan ni? Atau perjuangan kita ni bukan jual kopi, bukan jual madu. Perjuangan kita ni adalah mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang saya maksudkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bagaimana yang disebut oleh Imam Al-Muhaddis Az-Zabidi dalam kitabnya Ithaf Sa'adatul Muttaqin bi Syarh Ihya' Ulumuddin, wa idza utlika Ahlus Sunnati wal Jama'ati fal muradu bihimul Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila disebut istilah teknikal Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka itu merujuk kepada kumpulan para ulama yang dipelopori oleh ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah pemimpinnya ialah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Manakala Maturidiyah dipelopori oleh Imam Abu Mansur Maturidi. Dua-dua ini merupakan tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muncul di zamannya menentang sebarang bentuk penyelewenggan akidah Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah, Rafidah dan lain-lain. Alhamdulillah, metod yang dibawa oleh kedua-dua tokoh besar ulama kita ini diikuti oleh ulama-ulama yang lain seperti Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, Imam Al-Isfarayini, Imam Al-Haramain, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Baghdadi, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Abdul Wahab As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan lain-lain kalangan ulama sampailah ke daerah Nusantara kita ini. Alhamdulillah. Inilah rantaian sanad kita dan alhamdulillah kita pegang sampai sekarang. Bina insan, bina masyarakat, bina komuniti, bina bangsa dan bina negara. Sebab tu kalau manusia dibina tanpa akidah, manusia tak mampu membina diri, membina bangsa, membina negara. Akan runtuh peradaban manusia dalam sekelip mata sahaja. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai manusia dan jin bahawa la mawjuda illallah. Tidak ada Tuhan yang wujud selain daripada Allah. Tuhan Hindu, Tuhan Yahudi, Tuhan Kristian, Tuhan Buddha, Tuhan bulan, Tuhan bintang sebenarnya tak ada. Yang adanya Tuhan sebenar, Allah. La ilaha illallah juga bermaksud la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Juga ia bermaksud la maqsuda illallah. Tidak ada Tuhan yang menjadi objektif bagi makhluk yang hidup kecuali Allah. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah. Kena tahu, fa'lam, kena tahu, kena faham, kena yakin, kena pegang, kena pertahankan. Alhamdulillah, kita lahir anak pun kita sebut. La ilaha illallah, azan. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syahadu an la ilaha illallah 5 kali sehari. Tak cukup dengan azan, qomat lagi. Syahadu an la ilaha illallah. Tak cukup dengan iqamat. Tahiyat pertama, kita sunat sebut. La ilaha illallah. Tahiyat akhir, wajib kita sebut mazhab Syafi'i. Syahadu an la ilaha illallah. Apa rasa pada hati kita? Rasa Lee Chong Wei ni menang ke kalah? Menang ke kalah? Habis ya. Boleh pingat tak? Gangsa ke? Perak ke? Emas. Fikir tu, fikir dunia. Lepas tu 10 malam ni bergu kita pula main. Tak? Goh Wisham, Tang Wee Kiong. Perak ke emas? Perak ke emas? Perak. Tuan-tuan boleh apa? Hendak melopor, boleh apa?
Bila mati nanti Allah tanya, man rabbuka? Allah tanya soalan akidah. Allah tak tanya, ma olimpiuka? Allah tak tanya apa olimpik kamu. Dapat berapa pingat emas, perak ke gansa ke berapa belanja. Allah. Tengok. Kita mati esok-esok ni, tanya lagi. Padahal masa lahir tadi, azan telinga kanan, syahadat la ilaha illallah. Qomat telinga kiri, la ilaha illallah. Azan lagi, sembahyang 5 waktu, la ilaha illallah. Qomat lagi, syahadat la ilaha illallah. Tahiyat pertama lagi, syahadat la ilaha illallah. Tahiyat akhir wajib tersebut, syahadat la ilaha illallah. Hari-hari kita hidup dengan la ilaha illallah. Hidup dengan kekuatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib di sini mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Yang disebutkan oleh alim ulama kita. Berasaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. Berasaskan kepada kul huwallahu ahad. Juga ayat-ayat yang lain. La ilaha illahu. Hu bermakna huwallah. Berasaskan pada tuntutan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul, Iqra' itu adalah proses pembacaan mendapatkan ilmu. Tetapi dapatan ilmu itu ialah bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah, nama yang melampaukan zat. Di zat itu adanya sifat. Di sifat itu adanya perbuatan. Jadi bila disebut nama Allah, kandungan terhadap zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Maka wajib mengenal Allah. Allah ada zat. Zat Allah tak sama, tak serupa, tak sebanding dengan makhluk. Surah Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita nak kata zat Allah pepejar ke, cecair ke, gas ke, cahaya ke. Tak boleh dibayang, tak boleh dikhayal, tak boleh digambar, tak boleh dibanding. Fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu umpamakan Allah, zatnya, sifatnya, perbuatannya dengan segala sesuatu perumpamaan yang tidak patut dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kalau ajaran Wahabi, mereka kata Allah ada muka Allah tak sama dengan muka makhluk. Allah ada tangan Allah tak sama dengan makhluk. Allah ada kaki Allah tak sama dengan makhluk. Allah ada kepala Allah tak sama dengan makhluk. Ini ajaran tajsim, ajaran yang menganggap Allah itu mempunyai anggota badan. Anggapan ajaran Wahabi begini juga membawa pada maksud tashbih. Mereka kata Allah berada di atas arasy. Allah turun zatnya sepertiga malam ke langit dunia. Sejak Allah berada di langit pula. Amintum man fis sama'. Jadi penetapan kepada sifat-sifat berkenaan menyerupai makhluk. Kita panggil tashbih. Ini bahaya ajaran Wahabi. Ada setengah ustaz-ustaz kita kata, Wahabi tak ada apa. Wahabi pun Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang punah. Ahlus Sunnah yang menyeleweng. Bila kita kritik Wahabi, Wahabi kepanasan melompat. Bila tahu Ustaz Zamih nak datang Penang ni, telefonlah Datuk Mufti, telefon Jabat Agama Penang, telefon Majlis Agama Penang. Come on lah, man. Suwe, come on ni. Takut sangat pada gergasi. Gergasi ni nak bagi alat muzik do re mi je kan. Nak bagi alat muzik je. Dahlah makan nasi rumah gergasi. Lari pula dengan gergasi. Itu cerita Piramli lah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengapa kita takut kritik Wahabi? Sebab orang Wahabi sendiri mengkritik kita. Siapa belajar sifat 20 sesat. Belajar sifat 20 ni daripada falsafah Yunani. Itu pandangan Mufti Pasir Berdengung. Minta maaf tuan-tuan. Kalau tak mahu dikritik, jangan mengkritik ulama-ulama kita. Dia tak nak belajar sifat 20. Belajarlah sifat apa pun. Janji sifat Allah itu adalah sifat kamal. Sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat Allah itu sifat jalal. Sifat kemuliaan bagi Allah. Sifat Allah itu adalah sifat jamal. Sifat keindahan bagi Allah. Selesai.
Ini dia tak nak belajar sifat 20. Dia kata kita sesat kerana kita belajar sifat 20. Kononnya sifat 20 tu diambil daripada falsafah Yunani. Orang Yunani pun tak reti belajar sifat 20. Sifat 20 tu Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi letak satu kaedah, satu metodologi, satu pendekatan untuk kita memahami tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah dengan erti kata yang mudah. Kalau ada kaedah pembelajaran dan pengajaran yang lebih efektif daripada pendekatan ini, silakan. Jadi Alhamdulillah, kita faham agama, faham akidah ni, daripada tok-tok guru kita, pak-pak kiai kita, mengajar kita tak pondok dulu. Matan-matan tu dah disusun oleh ulama, Alhamdulillah. Akhirnya kita awaluddin. Awal mula urus niaga agama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Allah apa tadi? Allah ada zat. Zat Allah tak sama, tak serupa, tak sebanding dengan makhluk. Selesai masalah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau menyebutkan man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahila khaliqal ma'bud. Barang sesiapa yang menyangka bahawa Allah itu dihadkan dengan batasan sudut tertentu, man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahila khaliqal ma'bud. Barang sesiapa yang menyangka bahawa Allah dihadkan dengan sudut arah tempat batasan tertentu, dia sebenarnya jahil tentang hakikat ketuhanan Allah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Selain daripada zat, Allah ada sifat. Sifat Allah ni bukan 13, bukan 30, bukan 20. Sifat Allah ni ada sifat yang wajib, ada sifat yang harus, ada sifat yang mustahil. Pada akalan kita. Untuk kita jelaskan bahawa hakikat ketuhanan yang sebenar melalui penilaian akal, wahyu adalah sedemikian rupa. Wujud tu, sifat wajib bagi Allah. Wajib akal kita kata Allah tu ada. Kita duit ada, bini ada, tanah ada, rumah ada, kereta ada, anak ada, menantu ada, Lee Chong Wei ada, kita rasa selesa. Nama tu sedap-sedap pula Lee Chong Wei. Tak boleh nak lawan Linda. Jadi dia tak sebut-sebut. Bukan itu. Bila harta benda, tahta, kuasa, rupa, wanita, glamour ada pada kita, kita rasa selesa. Tapi bagaimana adanya Allah? Patut adanya Allah lebih menselesakan hati kita. Kita tak ada bini, tak apa, ada Allah. Tak ada anak, tak apa, ada Allah. Tak ada duit, tak apa, ada Allah. Tapi zaman sekarang ni, tak ada Allah. Tak apa, jangan hilang telefon. Kalau hilang telefon, habis kena marah. Anak, bini, dua, jiran, tangga, rakan sekerja. Tapi kalau hilang iman dalam dada, berapa ramai yang mempedulikannya di kalangan kita. Itu yang dimaksudkan. Sebab awak tak faham wujudnya Allah. Wujudnya Allah, wujud zat. Wujudnya Allah, wujud sifat. Wujudnya Allah, wujud perbuatan. Sebab tu, Bismi Rabbika, sebut nama zat, sifat, perbuatan Allah. Wujud ni kita panggil sifat nafsiyah. Sifat yang menunjukkan adanya zat Allah. Di zat ada sifat. Zat lain, sifat lain. Tapi sifat Allah ada di zat. Qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ini kita panggil sifat salbiyah. Sifat yang ditetapkan bagi menafikan segala sifat kekurangan dan kecacatan bagi Allah. Sebab dalam Quran disebutkan tentang posisi sifat ini. Datang dengan bentuk penafian. Kalau kita tetapkan subhanallazi, subhana asra, yusabbihu lillahi ma fis sama. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Maha suci bagi Allah. Jadi nak kata Allah lemah, Allah kurang, Allah cacat, tak boleh. Sebab ditetapkan maha suci bagi Allah.
Sifat istighna Allah Subhanahu Wa Taala itu jelas. Jadi kenyataan-kenyataan datang dalam bentuk 5 posisi. Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Dia menetapkan, dalam penetapan, menafikan sifat kekurangan yang tak layak bagi Allah. Hak-hak lain, pecahan-pecahan yang bernaung di bawah sifat utama ini, banyak. Ya? Tapi kalau kita belajar 5 prinsip utama sifat salbiah, kita faham. Sebab tu bila kita sebut dalam rukuk dan sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha tinggi, baginya segala pujian, Maha suci Allah yang maha agung, baginya segala pujian. Maha suci itu maknanya maha suci Allah daripada sifat kekurangan dan kecacatan. Tapi tak rasa, sebab kita tak ngaji akidah, rukuk sujud, duk sebut hak tular pun tak rasa. Sebab kita tak mantap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bila tak ngaji usuluddin, jadi gitu. Kita sebut, orang yang sebut nak cepat-cepat. Subhan, sub tulang, sub ekor, sub perut, sub kaki, sub gitu. Tak rasa, sebut lidah, dengar telinga, akal faham, hati rasa. Subhanah. Ai usabbihu subhanah. Jika ayat datang dengan sirah sabbaha lillah atau yusabbihu lillah atau seumpama dengannya. Apa salah kita belajar tentang ini? Inilah kebenarannya. Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, semua ada dalam Quran. Jadi kita belajar semua ada dalam Quran. Kita ajar semua ada dalam hadis. Dalam riwayat Bukhari rahimahullah, kana Allah wa lam yakun syai' ghairuhu. Allah wujud dan tidak ada sesuatu selain daripada kewujudannya. Kana Allah wa lam yakun syai' qablahu. Allah wujud, tidak ada sesuatu yang wujud sebelum daripada wujudnya Allah. Itu kita panggil qidam, wujud Allah sedia kala. Tanpa masa, tanpa mula, tanpa makhluk yang mendahuluinya. Banyaklah tuan-tuan. Ini kita ringkaskan. Sebab lagi nak beri tumpuan Wahabi, lagi Syiah, lagi undang-undang, lagi ke-12 tak ada. Kalau tuan-tuan sanggup tunggu aksi Lee Chong Wei lawan Lindan, lepas tu geng bergu kita pula, pukul 1 tak apa. Tapi Ustaz ceramah pukul 12. Dunia macam tu lah tuan-tuan. Zaman kita ni manusia kebanyakannya bersifat seperti ulat tai. Selesa berada di dalam kenajisan, tetapi mati apabila terkena minyak wangi. Selesa berada di dalam maksiat, tetapi lemas dan mati bila ingin melakukan ibadat. Hati kita sebenarnya banyak dalam karat. Tiap-tiap hari fikir dunia, tak sedar kita lalai dengan matlamat akhirat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Selain daripada sifat nafsiyah wujud, sifat salbiah qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, yamuhu bi nafsi wahdaniyah. Kita ada sifat ma'ani. Sifat yang difaham dengan maknanya. Iaitu kudrat, iradah, ilmu, hayun, sama, basar, kalam. Allah maha berkuasa, maha menghendaki, maha mengetahui Allah. Tuan-tuan tak tahu lagi cawe menang kalah. Tapi Allah dah maha mengetahui dah. Tuan-tuan tak tahu lagi tuan-tuan mati husnul khatimah, su'ul khatimah. Allah maha mengetahui. Kita ni tak tahu lagi kita ni masuk syurga, masuk neraka. Allah maha mengetahui. Jadi kita tak tahu, serah pada yang maha mengetahui. Ada Allah maha berkuasa. Kita maha apa tuan-tuan? Kuasa kita apa yang ada? Kita nampak kuasa Ultraman, Superman, Batman, Power Rangers, Digimon, Pokemon. Kelakar tuan-tuan. Pokemon datang sekejap je Malaysia, seminggu. Lepas tu, mufti kita kata, haram Pokemon. Haram kering, haram basah, haram jadah. Masuk JBJ pun ulas, Pokemon ni haram. Jadi, kalau mufti kata Pokemon haram, Jakim kata Pokemon haram, ustaz-ustaz pula kata Pokemon haram, JBJ kata Pokemon haram, menteri kata Pokemon haram, banyak kali haram, maksudnya haram jadah. Sekejap aja Pokemon boleh haram. Tapi bila mari pengganas kumpulan Militant Islamic State, mendakwa Malaysia negara kafir, undang-undang kafir, perlembagaan kafir, pilihan raya kafir, sekongkong kafir pun kafir, maka kita wajib hijrah daripada negara kafir ke Militant Islamic State Iraq dan Syria.
Kerana sana kita ada khalifah. Daripada 2013 orang Melayu Islam kita terlibat di sana. Mula-mula terlibat 35 orang. Naik sekarang. Lebih 240 orang dah PDRM tangkap. 89 orang masuk penjara. 83 orang. Majoriti yang ditahan ini adalah golongan belia. Masih lagi belum ada fatwa berkaitan dengan kumpulan Militant Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS atau dalam bahasa Arab kita sebut Daesh. Belum ada. Kalau ada pun keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan. Majlis Fatwa Kebangsaan tidak mengikat kita dari sudut undang-undang. Sebab bidang agama, bidang kuasa negeri. JAKIM hanya jadi penyelaras saja bawa usul dalam mesyuarat dan nak balik ke negeri, mufti-mufti negeri pula akan duduk dengan AJK Fatwa, bersidang, cari keputusan, fatwa akan bawa pada tuanku restu, gazet, baru jadi undang-undang. Pokemon cepat kita fatwa tentang ISIS. Lambat-lambat. Sebab kalau kita kata fatwa Pokemon tu haram kering, haram basah, haram jadah, Pokemon tak boleh bertindak balas dengan kita. Kalau kita kata ISIS tu haram kering, haram basah, haram jadah, puak-puak ISIS marah kita. Sumpah serana, ugut bunuh, nak serang, nak tembak, nak bom, nak sembelih. Macam-macam dah. Patutnya kita tetap perjuangkan kebenaran. Orang nak marah, kau nak sembelih, kau nak bunuh, kau nak bom ke? Fatwa menjelaskan kebenaran. Fatwa membimbing kebenaran. Fatwa memberi panduan pada umat Islam. Supaya tak terlibat, tak terjebat, tak terjerat dengan kata-kata, perbuatan, perlakuan yang ganas maupun bertentangan dengan ruh Islam. Setuju tuan-tuan? Kalau badminton ni, sorak dah ni. Tapi dalam surau, nak sorak macam mana? Boleh lah nak takbir. Alhamdulillah. Baik, Allah Maha Berkuasa. Maha Menghendaki. Maha Mengetahui. Allah Maha Hidup. Allah Maha Mendengar. Allah Maha Melihat. Allah Maha Berkata-kata. Kalau Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, kita rasa nak buat maksiat. Ada nak curi duit kerajaan. Ada nak curi duit majikan. Ada nak derhaka pada suami. Ada nak berjahat pada isteri. Ada nak derhaka pada mak bapak. Tak ada pun. Sebab Allah Maha Berkuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Membalas. Kita Maha apa? Mahathir. Mahathir itu nama orang je. Kita Maha apa? Tak ada. Murah je kita. Kalau Allah Maha Kuasa, kita Maha lemah. Kalau Allah Maha Mengetahui, kita Maha jahil. Itu transformasi. Kalau Allah Maha Kaya, kita Maha miskin. Itu transformasi. Mudah bagi kita. Mengaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sifat 20, sifat yang wajib. Bukan sifat 20 merangkumi segala-galanya. Sifat 20, sifat yang wajib. Hak wajib ni dikira induk. Ambil daripada Quran, ambil daripada hadis, ambil daripada akal. Kita boleh terima, jadikan ia kenyataan. Nak kata Tuhan yang sebenar bukan Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan Tok Pekung, Tuhan animisma, kepercayaan karuk, maruk, khurafat dan sebagainya. Tapi ciri Tuhan yang sebenar ialah wujud qidam baqa' mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wa dani qudrat irada ilmu hayyun sama bazar kalam. Jadi 13 sifat. 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah dan 6 sifat ma'ani. Jadi 13 sifat. Ini asas yang dibina untuk kita terima ciri ketuhanan yang wajib pada syarak, yang wajib pada akal dan mengatasi wajib pada adat untuk mudah kita percaya, kita yakin, kita ajarkan dan keyakinan itu diterima pada subjek pengajaran kita. Boleh? Malaysia. Boleh. Slow je boleh. Alhamdulillah. Bertentangan dengan 20 sifat yang wajib ni, ada sifat yang mustahil bagi Allah. Mustahil Allah tak ada. Mustahil Allah lemah. Mustahil Allah baru muncul. Mustahil Allah pekak. Mustahil Allah buta. Mustahil Allah bisu. Mustahil Allah jahil. Kebanyakan rentak hidup kita sekarang ni, duduk fikir sifat yang mustahil bagi Allah. Iaitu kita duk curi, duk rompak, duk menyamu, duk mengumpat, duk bedar duit orang, duk bedar duit syarikat, duk bedar duit kerajaan.
Kebanyakan orang Islam, tuan-tuan. Kebanyakan orang Islam kat mana? Megahnya orang Islam Malaysia ni dalam penjara. Hampir 40,000 banduan dalam penjara seluruh negara. Majoritinya orang Melayu, orang Islam. Islam apa? Ahlul punah warana. Sebab tak mengaji, tak belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hidup dia jadi Ahlul punah warana. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20, jadi 40. Sifat harus bagi Allah. Satu je sifat harus bagi Allah. Harus bagi Allah. Nak mencipta kita atau tidak mencipta. Nak menghidup atau nak memati. Nak beri rezeki, nak tarik rezeki. Nak sambung nyawa, nak tarik nyawa kita. Harus bagi Allah. Jadi kita hidup ni sebagai makhluk, sebagai hamba, dalam keharusan. Harus bagi Allah. Kalau Allah nak mati kita sekejap-sekejap, apa kita boleh buat? Buat operation ke, ikut nasihat doktor pakar ke, makanlah petua tu, petua ni, pucuk tu, pucuk ni, pucuk sabun nyawa mau makan. Pendek juga nyawa. Itu kita yakin sifat harus bagi Allah. Usaha ikhtiar tu patut pihak kita, tapi yang menentukannya adalah Allah. Jadi 20 sifat wajib, 20 sifat yang mustahil, 40 campur sifat harus bagi Allah, 41. Awwaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah dengan induk 41 sifat. Bagaimana keterangan dalam ayat suci Al-Quran, bagaimana keterangan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang disepakati ulama, inilah disusun atur oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mari Abu Mansur Maturidi tambah lagi sifat maknawi, sifat yang lazim daripada sifat ma'ani, ada sifat maknawi ataupun sifat kauniyah bagi Allah. Supaya masyarakat Islam kita ni jangan sama-sama dengan sifat kesempurnaan bagi Allah. Hak lazim, sifat maknawi, lazim daripada ma'ani, kudrat, qadiran, iradat, muridan, ilmun, aliman, hayyun, hayyan, sami'an, basiran, kalam, mutakalliman. Jadi 20. Hak 13 unsur sifat, campur 7 jadi 20. Apa masalah? 20 sifat yang wajib bagi Allah. Berhala tu bukan Tuhan yang sebenar. Berhala tu bukan Tuhan pun. Sebab tu kita orang Islam yakin Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi bukan agama. Itu pengalaman hidup manusia aja. Manusia reka-reka aja. Pandai-pandai takut tambah. Jadi agama. Agama kita kena yakin Islam je agama. Inna dina indallah hil Islam. Cuma kalau mereka anggap mereka itu agama, sebenarnya mereka itu bukan beragama. Mereka itu berpedoman pada kata-kata manusia, kajian manusia, pengalaman manusia yang mereka anggap sebagai agama. Tak apalah, lakum dinukum waliyadin. Nak jadi Hindu, jadi Buddha, jadi Kristian, lakum dinukum waliyadin. Tapi masih ada ruang dakwah untuk kita terhadap mereka pada orang kafir ni. Kafir pun pula tuan-tuan, ada berapa kategori? Ada 4 kategori utama istilah kafir. Yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir zimmi, yang ketiga kafir mu'ahad, yang keempat kafir mustakmin. Kafir Malaysia ni no status. Pun tak statuskan kafir dalam negeri berkenaan kafir apa. Cuba tuan-tuan tanya mufti-mufti semua. Kafir di negeri Pulau Pinang ni kafir apa? Ada fatwa? Kafir negeri Kedah ni kafir apa? Ada fatwa? Tapi kalau kita mengaji kitab-kitab fiqh, mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, ada 4 istilah utama. Kafir harbi, kafir zimmi, kafir mu'ahad dan kafir mustakmin. Kafir harbi ni kafir memerangi Islam, juga mereka layak diperangi oleh Islam. Halal darah, harta benda mereka. Sebab mereka memerangi Islam. Yang kedua, kafir zimmi, yang tunduk pada pemerintahan dan sistem perundangan Islam, dan mereka bayar jizyah pada kerajaan tiap tahun. Bayar cukai pendapatan, bayar cukai GST, tak kira jizyah lain. Kalau kita nak kata kafir Malaysia ni kafir zimmi, mereka tunduk tak dengan undang-undang negara kita? Bila kita nak baca tuan-tuan, nak baca undang-undang A355. Mereka kata kalau Perdana Menteri terima, Menteri Kabinet terima, kita letak jawatan. Boikot awal lagi. Padahal Parlimen tu rumah perundangan kita. Kita nak draft, kita nak gubal, kita nak pindah. Di Parlimen, kita dah mengundi pilihan raya. Nanti ahli-ahli Parlimen baca, draft, gubal, setuju, bentuk undang-undang di Parlimen. Tapi orang bukan Islam ni, baru tuan-tuan. Baru baca.
Baru baca dah marah dah. Kalau dulu ada apa? Seorang tu? Lawyer. Tak kira lah kapal api, kapal terbang, kapal layar, kapal apa, kapal karam ke. Dia kata apa? Nak laksanakan hudud, langkah mayat aku dulu. Sekarang dia dah kojol. Tok guru kita baca rang undang-undang A355. Ni kafir jenis apa? Duk hina Islam. Buat sok babi lah, buat tu lah, buat ni lah, hina Rasulullah lah. Ini kafir jenis apa ni tuan-tuan? Nak kata zimmi tak? Kafir mu'ahad. Mu'ahad ni kafir luar negara. Macam Thailand, macam Laos, macam Filipina, macam Singapura, macam Vietnam. Mereka ini bukan Islam. Dengan bahasa Quran kita kata kafir lah. Kafir? Selain daripada Islam, kafir? Oh, kasar Ustaz Zamihan. Kasar apa? Al-Quran sebut kul ya ayyuhal kafirun. Ada surah Al-Kafirun. Kafara yakfuru kufra wa kufaran. Tak kira lah sirah rangkaian kata macam mana. Selain daripada Islam, kafir. Thailand, Filipina, Laos, Vietnam, Singapura ni antara negara kafir. Tapi kita tak boleh serang mereka. Mereka tak boleh serang kita. Sebab atas semangat ASEAN, negara yang berdekatan, kita ada persefahaman. Jangan serang mereka, jaga keselamatan mereka, jaga keamanan mereka. Kita ada diplomatik dengan mereka, ekonomi, politik, sosial dan lain-lain. Ini atas perjanjian ni kita panggil kafir mu'ahad. Yang ada perjanjian damai dengan kita. Satu lagi ialah kafir mustakmin. Kafir luar negara nak masuk ke negara kita. Buat kerja ke, belajar ke, buat kontrak ke, buat projek ke apa. Bila dia masuk negara kita, dia kena patuh undang-undang kita. Bayar visa, tak kira lah kerajaan Islam letak bayar berapa visa dia apa semua sekali dengan perlindungan akdul aman ataupun akdul zimmah kita tu. Dia masuk dalam negara kita, ikut undang-undang kita. Kalau dia melakukan kesalahan jenayah syariah, dia pun macam zimmi juga dan dia dikenakan undang-undang syariah. Dan kita kena jamin nyawa dia, maruah dia, harta benda dia. Bila satu ketika nanti dia balik negara dia akan ceritalah bagus sebenarnya Islam gini. Justru bagaikan duta kecil ketika mereka berada bersama-sama dengan kita di negara kita. Habislah kafir harbi, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakmi, kafir Malaysia ni kafir apa? Nak kecoh apa? Bila sahib bersemahah, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman bin Usman, Mufti Pahang sebut, orang Cina, orang Cahaya Nur Alip ni kafir harbi. Nak marah apa? Datuk Mufti Pahang tak mention pun parti-parti politik. Orang Cina yang tentang Islam, yang hina Islam, yang pelekeh Islam. Kafir harbi. India pun, kalau hina, perlekeh tentang Islam, harbi. Orang Melayu pun, kalau mereka hina, perlekeh tentang Islam, harbi. Tapi harbi itu dari sudut kata-kata, dari sudut pemikiran. Kalau diangkat senjata, tu harbi dengan senjata. Maka tugas kerajaan, jaga keselamatan keamanan negara, tugas polis kalau dalam negeri. Kalau di perbatasan negara, tugas ATM, Angkatan Tentera Malaysia. Ketua polis kita pun orang Islam, Alhamdulillah, Tan Sri Khalid. Ketua tentera kita yang di Pertuan Agong pun orang Islam, Alhamdulillah. Ini Malaysia bercirikan negara Islam. Walaupun negara Islam Malaysia tak sepenuhnya sebagaimana Nabi SAW, para khalafah Rashidin, kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah, Osmaniyah, ya. Sampai zaman kita, tak apalah. Kalau kita kata negara Islam kita ni 60%, 70%, tak apa. Negara Islam lagi, walaupun markah tak penuh, identiti kita, pemerintahan kita, pucuk pimpinan tertinggi kita, masih kuasa eksekutifnya dipegang oleh pemimpin Islam. Tak kira mereka daripada PAS ke, UMNO ke, PKR ke, PAN ke. PAN macam Peter Pan. Ini parti baru pula. Parti apa parti baru? Parti Bersatu pula. Macam-macam lagi ada. Nanti minggu depan parti Cak Ayam pula. Parti Cak Itik pula. Parti Cak Tukur pula. Banyak parti dah. Orang Melayu ni suka berparti. Banyak parti. Tak puas hati sikit, parti baru. Tak puas hati sikit, parti baru. Tak puas hati sikit, parti baru. Berapa banyak parti dah. Nah, tuan-tuan. Bila orang bukan Islam, menghina Islam, memperlekehkan Islam, mengapa kita tak bertegas?
wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar, sikap tegas dengan orang kafir. Dan sikap ramah mesra kasihan belah sesama muslim. Kita ni jadi terbalik. Parti Cak Ayam dengan MCA, MIC. Parti Cak Itik pula dengan DAP. Jadi, mesra sangat dengan orang kafir. Sebab nak undi orang kafir. Nak sokong orang kafir. Boleh perintah negeri pun tak apa. Boleh perintah sekakang kera pun tak apa. Jadi kita, parti A bergantung pada orang kafir, bentuk kerajaan negeri. Parti B gantung pada orang kafir, bentuk kerajaan persekutuan. Orang Islam sendiri gaduh. Ini tak betul. Wallazina amanu asyidda'u 'alal kuffar, wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang yang beriman mengikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar, sikap tegas dengan orang kafir. Kita kata orang kafir, jangan hina Islam, jangan tentang Islam. Sebab tu tak ada pasal. Minta maaf saya cakap tuan-tuan. Saya ustaz pegawai kerajaan. Saya bukan orang parti politik. Tapi mana-mana parti politik yang memperjuangkan Islam, mempertegakkan kebenaran, wajib kita sokong. Saya tak kisah tuan-tuan nak UMNO ke, PAH ke, PKA ke, PAN ke. Itu pilihan tuan-tuan. Tapi seruan Nabi SAW, kita wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguhlah dengan agama Allah, yakni berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi kita bersatu dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah iqamat tadi tak menyatukan hati kita? Syahadu an la ilaha illallah. Azan tadi tak menyatukan kita dengan la ilaha illallah. Tahiyat pertama, tahiyat akhir tak menyatukan kita dengan la ilaha illallah. Talqin tu tak menyatukan kita dengan la ilaha illallah. Berat tuan-tuan. Orang Ganu kata berat nanang. Apa maksud berat nanang? Tak tahu. Berat yang bergantung. Mungkin pada bahu kita, pada amanah kita, pada fikiran kita. Berat nanang. Ini berat kita. Sebab tu bila orang kafir bersuara, menafikan dan menggugat hak keistimewaan Islam dan cuba mempertikaikan kredibiliti undang-undang Islam termasuk RUU 355, kita pula jadi barwa kepada orang kafir. Ada setengah orang jadi barwa pada MSC, setengah orang jadi barwa pada MCA, setengah orang jadi barwa pada parti gerakan, tak gerak tak boleh makan. Ada lagi barwa pada DAP. Minta maaf tuan-tuan. Mana identiti kita? Ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar. Sikap tegas pada orang kafir. Sikap mesra pada orang Islam sendiri. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Mana sikap kita? Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Nah, kita sunat mazhab Syafi'i. Bila kita tahiyat, jari telunjuk kita sama dengan kepala lutut sunat. Jari jemari menghadap kiblat sunat. Dan sunat juga bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita genggam baki jari jemari ini dan kita angkat jari telunjuk. La ilaha illallah. Mata kita sunat tengok pada jari telunjuk. Isyarat tauhid. La ilaha illallah. Ini isyarat tauhid. Bukan isyarat satu Malaysia. Kalau ni Usain Bolt. Biarlah mereka. Kita ni la ilaha illallah. Itu kekuatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita buat tiap-tiap hari. Dengar tiap-tiap hari. Tapi tak masuk hati. Lepas tu kita berbeza pandangan, berpecah mengikut haluan dan sukar untuk disatukan. Tuan-tuan hadirin. Selesailah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kenal Allah dengan 41 sifat utama. Terusnya kita pergi Muhammadur Rasulullah. Kita wajib kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun sama juga disusun oleh ulama, sifat wajib bagi Nabi, sifat yang mustahil bagi Nabi, sifat yang harus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang wajib bagi Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nak ditetapkan sifat ni, ambil dari Quran, ambil dari hadis. Sekian ayat, sekian hadis. Diproses oleh ulama
akhirnya letak sifat asas bagi Nabi itu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat wajib. Kalau dia betul seorang Nabi, siddiq, dia benar pada kata-kata, pada perbuatan, pada i'tiqad. Kita siddiq juga, siddiq segaraga. Siddiq segaraga tu saudagar penipu. Ada anak dia Hamidah, Kasidah. Seorang lagi apa? Jalanda. Nipu. Dia saudagar penipu. Tuan penasihat dia pun penipu. Anak-anak perempuan dia pun penipu. Nak kebah harta benda Ismi Ulam Raja. Anak Ismi Ulam Raja Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Tiga-tiga tu tak belajar akidah. Tiga-tiga tu tak semayang. Duk main muzik, jual burung, jual barang klasik. Sama dengan pemikiran Tuan Sadiq Segaraga. Allah yarham Tan Sri Pramli dah bayangkan pada kita. Orang Melayu dulu, kalau tak belajar akidah, duk menyanyi, duk menari, duk jual burung, duk main betina. Duk jual orang. Lelong, 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 lelong. 100 dirham, 200 dirham, 300 dirham. Marilah dua saudagar. Jamal Pak Tongkol dan Husin Mempoyak. Dia cakap apa? Tak, dia cakap apa? Wow, jual orang lebih baik dari jual barang. Mak tak belajar akidah. Tak kena Allah, tak kena Rasul. Jadi hidup punah-punah. Dia kena Nabi kita sedih. Benar kata-kata, benar perbuatan, benar i'tiqad. Bagaimana Wahabi kata mereka nak ikut Nabi, mereka tak benar i'tiqad. Bagaimana orang Syiah kata nak ikut Nabi, mereka tak benar i'tiqad. Orang liberal, mereka tak benar i'tiqad. Siapa lagi? Haji Kahar, Qadiani, Ayah Peng, Bahai, ajaran sesat lain. Tak benar i'tiqad. Bagaimana nak ikut Nabi? Tak benar i'tiqad. Nabi SAW amanah. Yang banyak khianat di akhir zaman ni, kita orang Islam. Saya, tuan-tuan, kerja saya masuk penjara tiap-tiap minggu. Saya ni duk jaga, duk pulih tahanan-tahanan ultra high risk. Orang edar dadah, perompak, gangster, nyamu tarbus. Orang bunuh orang, pengganas hulu, kumpulan militan IS. Saya yang jaga. Saya yang buat program. Saya yang mengajar. Saya mengajar Quran. Saya mengajar hadis. Saya mengajar fiqh. Saya mengajar hukum hakam. Saya mengajar tentang negara Islam. Tentang jihad. Tentang mati syahid. Apa kita takut mereka? Walaupun mereka orang jahat, buat salah, jatuh hukum, jadi banduan, kita bagi ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka lahirlah modal insan pada diri mereka. Mereka balik semula ke pangkal jalan. Alhamdulillah. Tapi kenapa manusia jadi jahat? Sebab tak kena Allah, tak kena Nabi SAW. Jadi jahat. Sebab tu Islam ajar tadi tu, asyhadu an la ilaha illallah pada azan, asyhadu an la ilaha illallah pada iqamat, pada tahiyat pertama, pada tahiyat akhir. Kita tahlil tiap-tiap minggu kami, malam Jumaat kami, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pedulilah puak-puak Wahabi kata bid'ah sesat masuk neraka. Sebut nama Allah, ingat Allah pun bid'ah sesat masuk neraka. Itu Wahabi. Kalau tak nak buat, tak apa. Ni kita buat, dia kata kita sesat. Hayya. Minta maaf, tuan-tuan. Ni orang Wahabi marah saya. Ustaz Zahmian cakap tu terang saja. Kenapa kita takut, tuan-tuan? Kita ustaz. Kita pendakwah. Kenapa kita takut? Kalau Wahabi dengar, mereka sedar. Mereka berada pada posisi yang salah. Mari sama-sama kita pegang pada posisi yang benar. Kebenaran itu bukan milik Zamihan. Milik Ahlussunnah wal Jamaah. Iaitu kena Allah, kena Rasul. Setuju? Alhamdulillah. Tabligh, baginda menyampaikan. Apa yang baginda tak sampaikan kepada kita? Semua disampaikan. Fatanah, baginda cerdik, baginda bijaksana. Berbanding yang berhormat kita di DUN, berbanding dengan menteri-menteri kita di parlimen, berbanding dengan siapa? Raja kita, sultan kita, cerdik pandai kita, pengkaji kita, penyelidik kita, profesor emeritus kita, profesor diraja kita. Nabi SAW paling cerdik. Tapi orang sekarang ni ada master, ada PhD, dia rasa dia cerdik dah. Dia kaji tu, kaji ni, cipta tu, cipta ni, rasa cerdik dah. Nabi tu fatanah sifatnya. Bijak sini, bijak sana. Bijak dunia, bijak akhirat. Ini sifat
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang wajib ada 4. Bertentangan sifat yang wajib 4 jadi 8. Kita kenal Nabi, 4 sifat yang wajib. Kita kenal Nabi, bertentangan dengan sifat yang wajib. Sifat yang mustahil jadi 8 sifat. Satu sifat yang harus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Sifat basyariah, sifat kemanusiaan biasa. Ada ketika Nabi sihat, ada ketika Nabi sakit, ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suka, ada ketika duka, ada ketika ingat, ada ketika lupa. Sifat basyariah biasa. Manusia biasa. Tetapi baginda menduduki makam manusia yang sempurna. Kalau ada orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni belum dapat wahyu, hidup dalam keadaan sesat barat, dia berhujah dengan wa wajadaka dhalan fahada. Kami dapati wahai Muhammad dalam keadaan sesak, maka kami beri petunjuk. Hak sesak di sini bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kecil. Bila berada di kota Mekah, nak balik-balik tu tak jumpa jalan. Allah tunjukkan jalan pula. Bukan kata Nabi sesak, belum daripada umur 40 tahun Nabi hidup sesak dalam era jahiliah. Bukan begitu maksudnya. Ada setengah orang pula dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dilantik menjadi nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam hidup tak ada agama. Ada pendakwa sebut itu. Itu yang saya marah. Saya kata orang sebut gitu tu dia menafikan keislaman Nabi sallallahu alaihi wasallam cara fitrah, menafikan keislaman Nabi cara fitrah itu bawa kepada kufur. Nauzubillah. Ini kita marah orang hina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni belum dapat wahyu, budak kampung biasa ya. Awak cakap lagu tu. Tak boleh kita cakap lagu tu. Kalau raja ni, kita beradab. Kalau pemimpin ni, kita sebut yang berhormat. Kalau raja, kita kata Seri Paduka Baginda. Kalau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kalimah yang patut kita gunakan sebagai adab, sebagai penghormatan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu Rabbi la ilaha. Jadi kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 9 sifat. 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Kenal Allah 41 sifat yang asas, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 9 sifat yang asas, 41 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 9, 41 campur 9, 50. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah diringkaskan dengan pembelajaran dan pengajaran berkisar kepada 50 sifat. Untuk itu kita katakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. 1, 10, 20, 30, 40, 50. Ni. Akidah 50. Kalau Comel Lidan dia dapat poin ni. Ha. Kita ni. Ini yang kita angkat tiap-tiap hari menghadap Allah. Ini yang kita angkat tiap-tiap hari menghadap Allah. Allahu Akbar. Lapak tangan menghadap kiblat sunat. Ya. Ini akidah 50. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ringkas je. Mudah je belajar akidah. Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kita panggil Ahlussunnah wal Jamaah. Ambil daripada Quran, ambil daripada hadis, ambil daripada ijma', ambil daripada akal yang sahih, bertepatan sumber wahyu. Ya? Dan kita jamaah, kita ramai. Nak ramai pakat mengaji, ramai pakat faham, ramai pakat ikut, ramai pakat pertahankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza ra'aitumul ikhtilafa fa'alaikum bisawadil a'zam." Terdahulu inna ummati la tajtami'u ala dalalatin wa idza ra'aitumul ikhtilafa fa'alaikum bisawadil a'zam. Rawahu Tirmizi. Sesungguhnya umat aku ni tidak bersatu di atas kesesatan. Dan apabila kamu melihat banyaknya perselisihan pandangan di kalangan ulama, maka berpeganglah kamu kepada pendapat kebanyakan ulama. Sawadul a'zam. Pendapat sebahagian besar ulama. Jangan diikut ulama-ulama yang syaz, ulama yang pelik-pelik. Jangan diikut. Ya? Alhamdulillah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah mudah ya. Nak ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tengok dalam negara kita, JAKIM Ahlussunnah wal Jamaah. Jabatan Agama Islam Negeri Ahlussunnah wal Jamaah. Jabatan Mufti Negeri Ahlussunnah wal Jamaah. Majlis Agama peletak dasar pada Ahlussunnah wal Jamaah.
Yang kita ada duk pegang dasar hari ni, tok guru kita, tok guru alim ulama pondok kita yang letak dasar pada majlis agama hari ni. Majlis agama buat dasar, Jabatan Agama laksana dasar, Jabatan Mufti itu perjelas hukum hakam dan fatwa pada kita dari semasa ke semasa. Ini kita bergerak seiringan. Cumanya akhir-akhir ni ada Mufti Wahabi. Nak cakap apa? Dia sokong Wahabi. Dia terjemah kitab Wahabi. Bila kata, Wahabi, Mufti ni Wahabi. Tak, aku bukan Wahabi. Tapi bila negeri-negeri fatwakan ajaran Wahabi ni menyeleweng, dia lah antara orang yang mula-mula sekali meroyan. Itulah tuan-tuan. Ini bahaya kalau ada Mufti Wahabi, ada Mufti Syiah, ada Mufti Libra. Apa jadi pada kita? Gaduh sama sendiri ya. Mesyuarat pun tak jelas tentang akidah, tak jelas tentang syariat, tak jelas tentang akhlak atau tasawuf. Nak bergaduh, bertekak, atau kerja pun tak boleh buat. Tapi kalau kita sepakat, satu hati, satu kata-kata, satu tindakan, kita kan satu Malaysia. Dalam riwayat Abu Daud dan selainnya, Nabi SAW bersabda, "Annakum mas'ulun anni yaumal qiyamati fama antum qailuna." Qalu, ay ashabun Nabi SAW. Qalu, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Abu Daud dan lain-lain. Kamu semua ini akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat tentang diriku. Bagaimana kamu menjawab soalan berkenaan? Kita akhirat nanti Allah tanya tentang Nabi SAW. Nak jawab apa? Kita nak jawab apa, tuan-tuan? Sahabat Nabi SAW menjawab, nashhadu, kami akan jawab, nashhadu, kami bersaksikan. Annaka qad ballaghta, kamu sebenarnya telah menyampaikan, wahai Muhammad. Wa addaita, telah menunaikan hak-hak daripada Allah kepada kami ini. Wa nasahta, dan kamu telah menasihati dan membimbing kami ini, wahai Muhammad. Jadi kalau kita tak kenal Nabi SAW, tak ikut Nabi SAW, tak perjuangkan sunnah Nabi SAW, bagaimana kita nak bersaksi ke atas diri Nabi SAW di akhirat? Dan tak kenal Nabi tak capai kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, rawahul Bukhari, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sempurna keimanan kamu sampai bila-bila pun sehingga aku ni lebih kamu sayangi berbanding dua ibu bapa kamu, berbanding anak pinak cucu-cucu kamu, berbanding manusia keseluruhannya dalam hidup. Nabi lebih kita sayang, Nabi lebih kita cinta. Nak hak kita sebut selawat tu sikit je. Tapi itulah manifestasi kasih sayang kecintaan kita. Bacalah kitab Syama'il, mulut kita selawat. Nak? Bila kita baca kitab Syama'il, kita tahulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya sekian-sekian, keluarganya sekian, sanaknya, silsilahnya, remajanya, kanak-kanaknya, kulitnya, hidungnya, mukanya, apa nama ni, kakinya, perutnya, isterinya, anaknya, cucunya, kata-kata baginda, perbuatan baginda, perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Selesai akidah Ahlussunnah Jemaah, mudah je. Apa jadi masalah? Ya? Alhamdulillah. Yang kedua, ajaran Wahabi. Wahabi ni tuan-tuan ajaran menyeleweng dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mula-mula dia lahir ayahnya dari kalangan mazhab Hambali, tapi dia pun tak ikut mazhab Hambali. Bahkan dia lebih minat pada pandangan Syekh Ibn Taymiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia tak terima pandangan ulama lain berbanding dua orang ulama ni. Ulama lain dia tak terima. Itu fanatik. Dan tak menguasai disiplin ilmu bagaimana menjadi tradisi ulama di zamannya dan tak ikut tradisi ilmu yang menjadi amalan keluarganya. Bahkan dia pegang pandangan Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim Jauziyah, tak terima pandangan orang lain, fanatik. Ini siapa yang sebut? Mantan mufti
mazhab Hambali di Mekah Al-Mukarramah, iaitu Imam Ibn Humaid Al-Hambali An-Najdi yang meninggal dunia pada tahun 1295, iaitu satu era lepas matinya Muhammad bin Abdul Wahhab, pengasas ajaran Wahabi. Kata Wahabi ni dia suka ambil Ibn Taymiyah, suka ambil Ibn Qayyim Jauziyah. Mazhab-mazhab ni dia kata bid'ah. Sama juga Wahabi Penang, Wahabi Penaga, Wahabi Kedah, Wahabi mana-mana pun. Sama juga standard dia. Wahabi KL pun sama juga. Wahabi Saudi pun sama juga. Ikut mazhab bid'ah, Nabi tak buat. Padahal kita kata ikut mazhab, ikut ulama, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sebut ulama waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut mazhab maknanya ikut majoriti ulama, bukan seorang dua Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Dah, dalam mazhab Syafi'i itu berpuluh, ratus, ribu, juta ulama bina ketuanan mazhab Syafi'i. Begitu juga mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tak ada ulama datang nak hapuskan mazhab-mazhab ni kecuali Wahabi. Kecuali Wahabi. Betul-betul. Yang dalam buku Ustaz-Ustaz Wahabi sebut, ikut mazhab sesat. Kerana zaman Nabi tak ada mazhab, dia kata. Nabi tak buat mazhab. Kita kata cara kita ikut ulama, kita ikut mazhab. Cara dia. Kalau kita setarah dengan imam mazhab lain, buat mazhab sendiri. Mazhab pasir bergu. Dia kata. Mazhab pasir dua butir. Mazhab Laksamana Doremi. Tak boleh buat mazhab pun. Ni, dia tak bagi kita ikut mazhab Syafi'i. Dia kata kita ni fanatik ikut mazhab Syafi'i. Dalam masa yang sama, dia promosi pandangan Syekh Ibn Taymiyah Al-Harrani. Ini metod pemikiran Wahabi. Fanatik. Kita tak fanatik pun. Dalam mazhab Syafi'i bukan kita ikut Imam Syafi'i saja. Kita ikut juga pandangan Imam Nawawi yang berkhilaf dengan Imam Syafi'i. Tetapi dia tak keluar daripada kaedah mazhab Syafi'i. Bukan ikut Imam Nawawi saja. Ada ulama-ulama selepas Nawawi yang menghurai kalam-kalam matan-matan Imam Nawawi. Seperti Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Sepakat antara dua ni ada istilah, khilaf antara dua ni ada istilah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ada qaul qadim, ada qaul jadi, ada qaul asah, ada qaul azhar, ada qaul mu'tamad, ada qaul dhaif. Ada pandangan Syafi'iyah mutaakhirin, ada pandangan Syafi'iyah mutaqaddimin. Alhamdulillah. Kita belajar fiqh tu cukup kuat. Tak? Kita belajar peringkat rendah kitab ni. Kita belajar peringkat mula-mula, kita kata belajar bab solat fiqh tu, muniyah musalli, naik sikit, sampailah matlaq badri, naik atas lagi. Sama kita belajar kitab Arab. Cara disiplin, mulut ke mulut guru, silsilah ke silsilah, kitab ke kitab, kulit ke kulit, baris ke baris. Hak tu hak ada dalam institusi pondok kita. Belajar dengan sistem talaqi, bersilsilah, bersanad. Ni dia belajar sekolah, ambil nota tu, ambil nota ni, hafal hak tu, hafal ni dah pandai dah. Pergi universiti pun gitu juga. Saya pergi belajar universiti Muqtah Jordan. Belajar bukan satu mazhab, 4 mazhab, 8 mazhab, 12 mazhab. Itu pening. Balik-balik buat mazhab sendiri. Boleh? Mazhab Zamihaniyah. Boleh? Apa nak ikutmu Zamihan? Tak sama orang kita sekarang ni. Tak? Ni nak kena faham kaedah tuan-tuan. Metod Wahabi yang kedua, fahaman tajsim. Tadilah duk anggap Allah ada mata, ada tangan, ada kaki, ada betih. Anggap ada anggota badan bagi Allah. Ini kita panggil fahaman tajsim. Imam Syafi'i beri fatwa dalam kitab Ashbah wan Nazair, juzuk ketiga, dinakalkan oleh Imam Suyuti, bahawa tidak sah solat di belakang imam yang berfahaman tajsim dan tashbih. Kerana tajsim tashbih itu ajaran Yahudi. Orang Yahudi anggap Allah tu tua. Orang Yahudi anggap Allah tu Tuhan yang tua, tak larat. Lalu Allah cipta Uzair sebagai anak pembantu bagi Allah. Yahudi sifatkan Allah ni seperti manusia.
anggota sifat kemanusiaan. Kristian pun sifat Nabi Isa adalah anak Allah. Yahudi pun mensekutukan Allah. Kristian pun mempersekutukan Allah. Yahudi pun menganggap Allah tajsim, ada anggota badan. Dan tashbih, menyerupai makhluk, serupa dengan orang. Kristian menganggap Allah tajsim, ada anggota badan. Ada juzuk, 3 juzuk utama tu. Dan Kristian menganggap Allah itu juzuk-juzuknya menyerupai kemanusiaan. Ini ajaran tajsim, tashbih, dipelopori oleh puak-puak Wahabi. Ustaz-ustaz Wahabi pun nak mengajar gitu. Wahabi Melayu, Arab, Cina, India. Nak ajar gitu. Bahkan dalam kitab-kitab mereka tulis, siapa tak yakin Allah duduk atas arash, maka hukumnya kafir. Dia mengkafirkan kita pula. Kita kata ayat tentang Allah ada mata, Allah ada duduk atas arash, Allah ada tangan, Allah ada jari itu ayat-ayat mutasyabihat. Ayat yang tak jelas maksudnya. Maka ayat mutasyabihat, nak tafsir dia, kena guna ayat muhkam. Kena guna ayat yang jelas akan maksudnya. Wajib dahulukan ayat muhkam berbanding mutasyabihat. Supaya tidak ada pertembungan di antara ayat-ayat ini. Ni kita panggil balik semula pada kaedah usul fiqh tu, nak letak dalil tu pada tempat dia. Ini tidak. Dah kata Allah ada mata, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada betih, ada jari, telapak kaki, ada jari kaki, duduk atas arash. Akhirnya, seseorang itu menggambarkan Allah serupa dengan berhala. Ni bahaya, tuan-tuan. Metod yang ketiga ajaran Wahabi ni, dia mengkafirkan kita. Kalau tak ikut dia, kafir. Contohnya, kalau kita kata ziarah kubur tu sunat, doa di kubur tu sunat, bertawasul dengan orang yang telah meninggal dunia, wa imma rasul-rasul, wa imma para nabi, wa imma para wali, wa imma ulama atau orang soleh, itu adalah sunat. Itu adalah harus ikut jumhur ulama. Mari ajaran Wahabi tak? Kalau bertawasul dengan orang yang telah mati, hukumnya syirik. Mencacatkan tauhid uluhiyah. Dia tak pecah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Kita tauhid tak pecah. Allah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Habis cerita. Tapi Wahabi ni tak. Dia guna kaedah pemecahan tauhid yang lain. Kalau bertawasul di kubur, bertawasul dengan orang yang telah mati, tak kira lah Nabi ke, Rasul ke, Wali ke, ulama ke, orang saleh ke, dikira sebagai syirik. Kerana menyeru kepada orang yang telah meninggal dunia, dikira mempersekutukan Allah. Bila mereka labelkan kafir, syirik, bila mereka ada senjata, mereka bunuh kita. IS sekarang ni, ISIS sekarang ni. Ambil metod pemikiran Wahabi, tuan-tuan. Ni dalam buku saya ni. Bahaya ISIS ataupun Daesh. Metod pemikiran utama puak-puak ISIS ni Khawarij. Kerajaan sesat, kerajaan syirik, kerajaan bid'ah, kerajaan kafir. Pilihan raya tak berkesan, ngundi tak berkesan, parlimen tak berkesan. Kita kena cari dana, dapat senjata, ada senjata, kita bunuh semua puak-puak ni. Itu doktrin Khawarij. Mereka aja anggap mereka Islam, tetapi dalam masa yang sama, mereka anggap orang tak ikut pandangan mereka sebagai kafir. Halal darah, boleh bunuh. Itu pemikiran Khawarij. Orang tak ikut dia, bid'ah. Orang tak ikut dia, syirik. Orang tak ikut dia, sesat. Dari sudut pemikiran, dari sudut hujah, dia letak label kita dulu. Bid'ah, syirik, sesat, kafir. Bila ada dana, ada duit, ada senjata, bunuh. Dan mereka anggap bunuh kita itu sebagai jihad fi sabilillah. Karenanya atas konsep pemurnian tauhid. Ini bahaya, tuan-tuan. Yang kita dah jelas fahaman Wahabi, bahaya ni dah benda. Hak tak tahlil, hak talqin, siapa muka lepas sembahyang, doa kunut. Itu benda-benda furuk, tuan-tuan. Tuan-tuan buat benda sunat, boleh pahala. Tak buat benda sunat pun tak apa. Tak ada masalah kita. Ulama beza pandangan pada dalil-dalil yang tak jelas kedudukan nasnya. Hak ni hak jelas kedudukan nasnya. Ini penting kita ikut. Kaedah kita, kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mula-mula Wahabi dia main benda kecil dulu. Maulidur Rasul bid'ah, tahlil bid'ah, talqin bid'ah, sapu muka lepas sembahyang bid'ah, doa awal tahun bid'ah, doa akhir tahun bid'ah, wirid bermalam bid'ah, salam pas sembahyang bid'ah, sambut ma'ah hijrah pun bid'ah, sambut Isra Mi'raj pun bid'ah. Bab bubuh Asyura pun bid'ah. Bagi bubuh makan juga, tak bid'ah. Mula-mula dia pegang benda ni dulu. Dia kata bid'ah sesat Nabi tak buat, bid'ah sesat Nabi tak buat, bid'ah sesat Nabi tak buat. Dia faham sunnah tu dalam konteks yang sempit. Hak kita faham jalan yang luas. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tiqad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak buat pun tak bertentangan dengan perintah yang wajib, tak apa. Banyak benda Nabi tak buat dan kaedah kita tarku, at-tark.
la yadullu ala tahrimih. Nabi SAW meninggalkan sesuatu perbuatan, tak semestinya perbuatan yang Nabi tinggal tu hukumnya haram. Tak. Inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududa fala ta'taduha wa harrama an asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'in rahmatan lakum fala tabhasu anha. Rawahu Tabrani. Ada dalam hadis 40. Allah tetapkan satu perkara. Inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha. Allah fardukan satu perkara, jangan kamu menyempitkannya, menghilangkannya. Wa hadda hududa fala ta'taduha. Allah menetapkan sesuatu hudud, satu batasan, jangan kamu langgarnya. Wa harrama an asya'a fala tantahikuha. Allah telah mengharamkan satu perkara, jangan kamu mencabulinya. Wa sakata an asya'a. Allah mendiamkan sesuatu perkara, sesuatu hukum. Ghaira disyanin, bukan kerana lupa. Fala tabhasu anha. Jangan kamu berbantah-bantah tentangnya. Maknanya kalau Nabi SAW tak beri penjelasan pada satu hukum, Allah SWT tak beri penjelasan pada satu hukum yang pasti, yang qat'i. Ada lagi satu peranan ulama. Jadi kalau ulama sepakat putuskan benda tu, fala tabhasu anha. Mak dalam kaedah hukum ni ada ruang ijtihad, mujtahid. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dalil-dalil ini menjelaskan kepada kita bahawa fahaman Wahabi itu menyeleweng. Dan metod-metod yang saya sebutkan tadi itu semua ada dalam kitab-kitab Wahabi. Muhammad Abdul Wahab, kitab dia sendiri, berapa banyak dia mengkafirkan orang Islam yang tak ikut pandangan dia. Berapa banyak dia mengkafirkan ulama-ulama yang sezaman dengan dia. Saya PhD, saya kaji bidang Wahabi. PhD saya kaji bidang Wahabi. Tapi saya tak jadi Wahabau. Kita kekal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan fitnah. Lepas tu orang tak ikut dia bunuh orang. Ajaran Wahabi, tuan-tuan, pernah menyerang Mekah, serang Madinah, serang Taif. Tangkap ulama yang menentang seruan dia. Bunuh ulama. Ini ada dalam kitab Unwanul Majdi fi Tarikh Najdin. Kitab sejarah yang ditulis oleh tokoh sejarah Wahabi sendiri. Ada juga dalam kitab Tarikh Ali Najdin. Yang ditulis oleh Syekh Hussein Ghannam. Ada juga dalam kitab Tarikh Ali Saud. Banyak tuan-tuan, banyak kitab-kitab sejarah. Jadi kaedah ni diikuti oleh puak-puak ISIS. Orang tak ikut dia, sesat. Tak ikut dia, bid'ah. Tak ikut dia, haram. Tak ikut dia, bunuh. Kata benda dirampas dan dia anggap tindakan dia tu sebagai jihad. Ini bukan jihad dah, ini jahat. Kalau orang tak ikut kita pun beza pendapat, tak apa ke? Kalau langgar buat benda haram pun orang tu berdosa. Haram lagi untuk kita ceroboh harta, maruah dan darah dia. Ya, tapi Wahabi tidak, tuan-tuan. Baik, yang keduanya ajaran Syiah. Syiah ni ajaran yang menyeleweng dan bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dah ada fatwa dah, tuan-tuan. Cuma masalah Syiah di Kedah ni kenapa? Makin lama makin ada, makin lama makin banyak, makin tak selesai. Tuan-tuan tanya Jabatan Agama Islam Kedah? Tanya saya. Dia pihak berkuasa. Patutnya negeri-negeri, bukan Kedah saja, Kedah, Perak, Terengganu, Perlis apa semua. Ada yang Syiah, tangkap. Tangkap dakwa, tangkap dakwa, tangkap dakwa. Dah kerja penguat kuasa. Tak, ada orang keluar, tangkap. Ini kita tangkap keluar cepat. Tangkap orang jangan sesat, lambat-lambat. Jarang-jarang. Kadang-kadang. Apa ni? Pelik, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan minta statistik kalau tak percaya. Tuan-tuan tanya Jabatan Agama Islam mana sekalipun. Tangkap keluar banyak. Sebab orang keluar pagi, petang, siang, malam. Keluar ni benda maksiat. Benda maksiat ni orang seronok. Jadi hati berkarat. Ajaran sesat pun banyak juga. Banyak ajaran sesat yang masih lagi aktif. Tapi nak nisbahnya. Bukan saya nak meremeh, merendahkan tugas Jabatan Agama. Tapi nisbah tindakan pada kesalahan khalwat dan pada kesalahan ajaran sesat itu satu jurang nisbah yang terlalu jauh. Maknanya banyak tindakan diambil pada khalwat tetapi kurang tindakan diambil pada ajaran sesat. Sebab tu Wahabi duk ada, Syiah duk ada, Libra duk ada, Qadiani duk ada, Bahai duk ada, macam-macam ajaran yang sesat. Masih lagi duk ada. Kita duk ceramah sini, buat sesat tak mari sini. Kita nak ambil tindakan, kita tak ada bidang kuasa. Tapi umat Islam, Ahlus Sunnah Jemaah mesti faham keadaan ini. Patutlah penguat kuasa agama, dia ada division lah. Ini unit tangkap khalwat, ini unit tangkap ajaran sesat. Betul tak? Ini hak ni lah tangkap khalwat, hak ni lah tangkap ajaran sesat.
Ha? Kat Pulau Pinang, berapa orang penguatkuasa agama Pulau Pinang? Berapa orang? Jabatan agama. Bahagian penguatkuasa. Ada 30 orang kata. Nak jaga satu Pulau Pinang. 30 orang nak jaga berapa juta? Ahlussunnah wal Jamaah di Pulau Pinang. Ha? Nak tangkap kalau 15 orang nak tangkap ajaran sesat, 15 orang lagi operasi pada khalwat, 15 orang nak jaga nisbah berapa puluh ribu, berapa juta dalam satu negeri, dalam satu negara nisbahnya bagaimana? Fatwa dah ada, tapi tak ambil tindakan. Wahabi dah ada fatwa. Perak dah haramkan Wahabi. Negeri Sembilan dah haramkan Wahabi. Pahang dah haramkan Wahabi. Johor dah haramkan Wahabi. Antara negeri-negeri ni dah ada warta pengharaman dia. Ada lagi Wahabi duk buat ona, duk ceramah masjid surau. Lepas tu tuan-tuan pun tak faham apa tu Wahabi, apa tu Syiah. Semua mari pakai jubah, pakai serban, baca Quran, baca hadis, cakap pandai, buat lawak pun pandai. Macam-macam pandai. Tuan-tuan ikut je lah. Tapi kita kena faham benda ni tuan-tuan. Ini bukan dendam, bukan cemburu, bukan masalah politik, bukan masalah ekonomi. Ini masalah akidah yang perlu dijaga. Kalau kita tangkap, bicara kalah kes. Tangkap lagi, bicara kalah kes. Tangkap lagi, bicara kalah kes. Siapa suruh bawa ajaran sesat? Betul tak? Ini tangkap kalah kes, kita jadi serik. Tangkap kalah kes, kita jadi takut. Walhal jabatan agama, kita tangkap orang, bidang kuasa kita. Kita tangkap orang, pergi mahkamah pun bukan guna duit kita. Pun guna duit kerajaan. Lepas tu undang-undang Islam tuan-tuan, undang-undang syariah, Akta Pentadbiran Islam Negeri, terlalu kecil. Ini kita nak bincang tentang rang undang-undang A355. Terakhir sekali pindaan rang undang-undang Akta Pentadbiran Islam pada tahun 1984. Ni 2016. Berapa tahun dah? 32 tahun dah. Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam ni tidak dipindah. Hak paling tinggi sekali di wilayah persekutuan 356. Kalau kita hina Islam, hina Quran, hina Nabi, hina hukum, buat ajaran sesat barat, utara, selatan, timur sekalipun, hukum tertinggi dalam Akta Pentadbiran Islam di negeri-negeri kita ni, terutamanya wilayah persekutuan, bawah 355 ni, 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan. Kita tak kira kesalahan hudud ke, kisas ke, takzir ke, semua takzir belaka. Kalau kita kata Malaysia negara Islam, perkara 3/1 perlembagaan Islam Agama Sekutuan. Tapi undang-undang Islam paling terakhir sekali kita pindah Akta Pentadbiran Islam ialah pada tahun 1984, sini 2016. Tak kira kesalahan hudud, takzir ke apa, longgok dengan satu je, 356. Hukum tertinggi di Mahkamah Tinggi Syariah, 356. 3 tahun penjara, RM5,000 denda, 6 kali sebatan. Kalau dah tua kerepot, umur 60 tahun ke atas, tak kena sebatan. Kalau kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, penyakit 3 serangkai, dikecualikan daripada sebatan lah labu. Itu undang-undang syariah kita. Apa nilaian tuan-tuan? Miskin. Tabi'i dengan mana-mana binatang dan didapati bersalah, boleh dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Kalau pergi rogo lembu, rogo kambing, rogo itik, ada mengadu bawa ke mahkamah, bawa kes tu, jatuh mahkamah, mahkamah boleh jatuhkan hukum 20 tahun penjara dan sebatan. Rogo lembu, rogo itik, itu kanun keseksaan undang-undang kita, undang-undang konvensional. Nak jaga itik, nak jaga lembu, jaga kebau ke kita nak jaga undang-undang Allah ni, nak jaga manusia ni? Lepas tu zina sekarang bayar je, bayar tak lebih daripada RM5,000. Ada setengah negeri undang-undang RM3,000. Berzina, berkhalwat dengan anak dara, dengan bini orang. RM3,000 ada setengah negeri tu. RM5,000. Tak boleh lebih daripada tu tuan-tuan. Jadi orang senang banyak duit, berzina, zina bayar je. Walhal zina tu kategori hudud. Kalau tak lekat kesaksian hudud, idra'ul hudud bisyubhat. Kesaksian pada hudud tu diturunkan pada darjat syubhat. Walaupun tak kena pelaksanaan hudud, dia jatuh pada hukum takzir. Tapi kalau undang-undang konvensional,
Hak hudud pun tak bicara hudud. Tak ada bidang kuasa nak bicara hudud. Hak ada takzir saja. Justru Tok Guru Haji Hadi bawa benda ni, baca di peringkat parlimen, baca supaya ahli-ahli parlimen faham ni bendanya. Kita nak pindah A355 ni nak meningkatkan bidang kuasa mahkamah syariah. Kalau 356 kita nak pindah sikit nak pergi, nak pergi 10 6 tak apa. 10 tahun penjara, 10 ribu ringgit denda, 6 kali sebatan. Tak apa dah. Walaupun masih lagi dalam daerah takzir. Sudah ada perkembangan, sudah ada penambahbaikan. Kalau Allah tanya kita akhirat, ya, kita usaha untuk meningkatkan bidang kuasa mahkamah syariah dan memertabatkan perundangan Islam. Ini tidak okey rakyat kita UMNO ke PAH ke PKR ke PAN ke awal-awal lagi tak sokong dengan pindaan rang undang-undang A355. Patutnya semua wakil rakyat wajib sokong ini nak meningkatkan status perundangan Islam di negara kita. Wajib sokong. Kalau tak sokong, ahlul punah warana. Kalau sokong, ahlus sunnah wal jamaah. Bukan lagi kita nak laksanakan hudud, tuan-tuan. Nak meningkatkan bidang kuasa mahkamah syariah. Nak upgradekan kuasa perundangan tu sendiri. Tuan-tuan faham tak? Jangan bapak tak faham. Dan wakil rakyat yang belajar ilmu sekular ni tak faham. Tak mengaji agama, tak faham. Tuan-tuan salah mengundi wakil rakyat tu. Jangan undi, jangan sokong. Tak kira parti mana pun, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok mana wakil rakyat di parlimen yang tak sokong rang undang-undang A355. Jangan sokong, jangan mengundi, tuan-tuan. Saya tanggungjawab di akhirat nanti, tuan-tuan. Saya tanggungjawab. Saya sampaikan pada tuan-tuan. Ini orang kata, Ustaz Zamihan garang. Ya, kita garang. Kita bukan garang seperti harimau Melaya. Tapi kita garang mempertahankan akidah dan prinsip syariah Islam itu sendiri. Daripada diperkotak-katikkan oleh orang Islam yang tak faham agama dan juga daripada golongan bukan Islam. Jelas? Alhamdulillah. Ini sampai pukul apa? Aku 10 lah. Jadi, hak pengurusi sebut tadi, cakap akidah Ahlussunnah Jamaah sikit, Wahabi sikit, Syiah sikit. Rang undang-undang 355 sikit. Dan da'i sikit. Sebut sikit. Sebut sikit pun pukul 10. 2 jam. Tentang ISIS ni, tuan-tuan, tuan-tuan boleh baca buku saya. Baru keluar. Baru seminggu keluar, tuan-tuan. Hari Sabtu lepas keluar. Ni tak sampai Sabtu lagi. Tak sampai seminggu. Baru keluar. Harga pasaran RM20. Kalau tuan-tuan beli dengan saya, RM15. Tak ada 15, bayar 10. Tak ada 10, ambil free je lah. Tapi kalau ustaz beri free semua, naik. Dan buku ni diperakui oleh Datuk Ayub Khan Maiden Piche, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Anti Pengganas Malaysia, dan juga diperakui oleh Sahibul Samahah Datuk Mufti Negeri Kedah Darul Aman. Tuan-tuan baca, buku ni padat, tuan-tuan. Dan kita ambil lebih daripada 60 rujukan seluruh dunia. Bukan mudah, tuan-tuan. Ini buku saya yang ke-24. Tuan-tuan boleh baca. Dalam ni bagaimana ISIS ni ambil pemikiran Wahabi, lalu membentuk kumpulan pengganas, mereka bunuh semuanya. Sunni Saddam Hussein mereka bunuh, Sunni Kurdistan mereka bunuh, orang Syiah mereka bunuh. Dan wanita-wanita Syiah itu dikurung, diperhambakan dan dirogol secara berjemaah. Anak-anak kecil, umur setahun, 2 tahun, mereka ambil, mereka latih di barak-barak tentera. Mereka jadikan anak-anak kecil tadi sebagai pejuang tentera untuk di masa hadapan. Jangan sampai anak-anak kita terlibat dengan IS ni, tuan-tuan. Saya sebut mereka ISIS. Jangan sebut mereka Islamic State. Mereka bukan Islamic State. Non-Islamic State. Ataupun un-Islamic State. Islamic State sebenarnya Nabi SAW asaskan. Para Khalafah Rashidin, Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. Hak lain-lain ada ciri-ciri Islamic State. Nah, walaupun dalam jajaran negara kecil macam Kesultanan Melayu Aceh pun negara Islam. Kesultanan Melayu Melaka pun negara Islam. Dan negara kita Malaysia sekarang pun negara Islam. Walaupun tak sampai sepenuhnya 60%, 70%, 80%. Tak apalah. Asas kita dalam perlembagaan dan hak keistimewaan Islam kita tu masih ada. Takkan kita nak kata Malaysia negara kafir? Takkan kita nak kata Malaysia negara sekular?
Kalau kita kata Malaysia negara kafir, artinya kita mengkafirkan pemerintah, pemimpin, raja-raja kita. Kalau kita kata Malaysia negara sekular, artinya kita menganggap mereka itu sekular. Kula pun pecahan daripada bukan Islam. Tuan-tuan, inilah hakikatnya. Tuan-tuan boleh dapatkan. Dan ini buku saya, sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Cara Nabi sembahyang sallallahu alaihi wasallam. Daripada takbir hingga salam. Kita perteguhkan mazhab Syafi'i kita. Kita perteguhkan ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh Tok Guru Pak Kiai pondok pesantren kita. Alhamdulillah. Dan kita bawa semua dalil-dalil itu. Yang dipertikaikan oleh Puak Wahabi. Kita bawa dalil-dalil, kita takhrijkan dalil, hadisnya, standardnya ada sini. Tuan-tuan boleh beli, boleh baca. Kalau mata kelabu tak boleh baca, biarlah beli anak-anak cucu baca. Kalau anak-anak cucu pun tak ada dah, belilah, dekah ke masjid, dekah ke surau, buat pengajian. Ustaz-ustaz kita ni boleh baca, boleh hajar, boleh bincang dan kita rasa yakin dengan apa yang kita amalkan. Alhamdulillah. Dalam buku ni saya juga buat penolakan hujah pada Syiah. Syiah kan wajib sujud atas tanah. Kita jawab hujah Syiah. Dalam buku ni kita jawab hujah buat Wahabi. Apa kita nak takut? Mempertahankan kebenaran di akhir zaman lebih sulit daripada mempertahankan harta kekayaan. Inilah perjuangan kita, tuan-tuan. Okey, saya rasa cukup sekadar tu, tuan-tuan. Pukul 10 tepat, kita berhenti. Kita buka sesi maklum dan balas. Silakan. Sila. Abang, kakak, adik, abang. Sila. Makcik, faham makcik? Alhamdulillah, makcik. Cepat ke saya cakap, makcik? Faham? Ke tak faham, makcik? Ngantuk, makcik? Dah makan? Belum? Ustaz pun belum makan. Daripada Jumaat tadi lagi. Tak sempat nak makan nasi. Bini pun tak sempat jumpa. Lepas mesyuarat, terus pucuk kereta mari ke sini. Tak mandi-mandi. Ya, Haji, sila. Baru-baru ni kita dengar satu menteri. Menteri tak tahu. Dia kata, kita akan buat sekolah menengah, sekolah agama, sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah dengan buat melalui Islami. Selama ni kita buat Islami, dia nak kurangkan Islami. Ada viral dalam internet pasal Menteri Pendidikan yang sebut kata jangan buat sekolah terlalu Islamik tak. Orang bukan Islam komplain. Viral tu sebenarnya bukan daripada dia. Menteri berkenaan menafikan. Dia kata dia tak cakap lagu tu. Dia tak sebut lagu tu. Dia nafikan. Jadi kita pun tak tahu betul ke salah. Tapi kalau menteri sebut begitu, memang tak betul. Tak wajar. Kita buat sekolah rendah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan Islami, sebab Malaysia negara Islam. Orang bukan Islam nak peduli apa? Dia sekolah Cina, dia sekolah Tamil. Miak pi, depa. Kita ni hak kita. Kebangsaan, hak persekutuan, hak bawah raja-raja Melayu. Kalau dia kata begitu, itu menteri yang salah. Minta maaf. Tapi dia kata dia tak kata begitu. Kalau dia kata begitu, dia tarik balik, alhamdulillah. Sebab tu kita ni nak kena tabayun maklumat tu. Nak kena selidik maklumat tu. Betul ke salah? Betul ke salah? Jadi kalau kita tahu betul ke salah, satu persoalan, saya jawab dua jawapan. Kalau betul menteri kata gitu, menteri silap. Tak wajar menteri kata gitu. Kalau dia tarik balik, alhamdulillah. Kalau bukan dia berkata begitu, alhamdulillah. Kita kena kekalkan. Kalau rendah kebangsaan, kalau menengah kebangsaan, kalau vocational ke, teknik ke, apa juga sekolah ke, mesti ada ciri-ciri Islam. Sebab kita Malaysia negara Islam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, adakah darah-darah yang halal boleh kita ambil? Ada. Contohnya, negara Malaysia ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, negara Islam. Bila ada orang serang kita, orang memberontak pada pemerintahan kita, kita wajib melawan serangan atau pemberontakan berkenaan.
Kalau serangan, biasanya daripada luar lah, di luar perbatasan negara. Wajib askar-askar kita berjuang mempertahankan kedaulatan negara dari diceroboh. Kalau pemberontakan dalam negeri, mana polis akan bertindak menghapuskan sebarang bentuk pemberontakan. Jadi kalau berlaku tembakan, pertempuran, pengebuman dan hilang nyawa, maka kita ni berjihad mempertahankan kedaulatan negara, juga keselamatan negeri, hukumnya adalah wajib. Walaupun menumpah darah. Pak kita mempertahankan. Faham tak? Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita ni duk anggap orang, ni bid'ah, ni syirik, ni sesat, kafir, ambil parang pergi tebas leher dia. Itu haram hukum dia. Dan itu dosa besar. Dosa kedua terbesar lepas daripada dosa mempersekutukan Allah. Dosa kedua terbesar ini ialah membunuh nyawa saudara Islam tanpa hak. Itu Al-Quran sifatkan. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan. Hanya memang. Ini kita ni nak pergi menyertai ISIS. Niat kita salah dah. Pergi Iraq, pergi Syria nak bunuh orang Syiah. Bagi puak-puak ni, bagi ajaran Wahabi ni, Syiah tu kafir. Halal darah boleh bunuh. Lepas tu bagi Syiah pula, Wahabi tu kafir. Halal darah bunuh. Bila satu tahap, Wahabi bunuh orang Syiah. Di tahap yang lain, Syiah bunuh Wahabi. Bila perang Syiah dan Wahabi, Ahlussunnah wal Jamaah ni berada di tengah-tengah, jadi mangsa. Itulah konflik yang berlaku di Syria. Hatta kalau pemerintah zalim sekalipun dalam negeri kita, dalam negara Ahlussunnah wal Jamaah, ulama kena tampil beri nasihat, beri bimbingan, beri tunjuk ajar. Itu dia. Kalau zalim sekalipun, pemerintah Ahlussunnah wal Jamaah tu, tak boleh kita angkat senjata bagi perang. Kerana mudarat lebih besar daripada manfaat. Ini tidak. Orang tak dengar nasihat ulama. Syekh Ramadan Al-Buti sebelum berlaku konflik di Syria, dia nasihatkan umat Islam di Syria, jangan angkat senjata, jangan berperang. Kerana mudarat, kehancuran lebih besar daripada hak kita ada sekarang ni. Orang tak dengar. Orang bom dia, dalam kuliah dia di masjid, orang bom. Tak cukup dengan bom, orang tembak dia lagi. Lepas dia meninggal dunia, tengok, lebih 250,000 rakyat Syria hilang nyawa, lebih 2 juta hilang tempat kediaman. Syria jadi seperti negara pasir berdengu. Padan jarak, padan terkuku. Gitu. Allah. Jadi kita ni orang Muslim, Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Muslimu man salimal muslimu min yadihi, min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ni orang yang selamatkan Islam yang lain. Daripada lidahnya, daripada kata-katanya, daripada tangannya, atau kekuasaannya. Kita jaga lidah kita. Kita jaga perbuatan kita. Kita juga boleh jaga keselamatan orang lain. Jadi masing-masing jaga, masing-masing hormat. Maruah, keturunan, harta, nyawa. Alhamdulillah. Itu masuk Islam, selamat dan menyelamatkan. Aslim taslam. Masuklah Islam, kamu selamat. Alhamdulillah. Dan kalau nak jihad sekalipun, tuan-tuan, yang isytihar jihad dalam negara kita Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong. Kalau jihad nak jaga perbatasan, Yang di-Pertuan Agong kerahkan askar berjihad. Askar pergi berjihad di perbatasan. Kalau mereka terbunuh, mereka mati syahid. Jaga kedaulatan negara. Kalau pemberontakan dalam negeri pun, Yang di-Pertuan Agong arahkan PDRN untuk hapuskan pemberontakan bersenjata. Tembak, bunuh, bom, kalau mati, mati syahid. Kalau pemberontak, mati kering lah. Menjahat, mati kering lah. Kita, mati syahid. Sebab tu kita letak nama Angkatan Tentera Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia. Sebab Agong tu adalah ketua bagi angkatan bersenjata, polis dan tentera. Ini sesuai ciri negara Islam. Negara yang diperintah, pemerintah tertingginya lah orang Islam dan memegang kuasa dari sudut pemerintahan dan ketenteraan. Ciri negara Islam. Alhamdulillah. Ya? Faham? Alhamdulillah. Ya.
undang-undang. Apabila musuh berokok dalam tangga kita, Ya. apabila kita lawan dia, kita bunuh dia, baliknya undang-undang tu kita buat menyalahi pada jenis. Ya. Seolah-olah kita yang salah. Walaupun kedudukan jadi yang demikian. Patutnya apabila orang berokok dalam tangga kita, kita pertahankan diri. Undang-undang patutnya membelah kita. Ya. Terima kasih Haji. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kita kebenaran. Bagaimana berlaku masalah bila orang ceroboh negara kita, contohnya macam Pengganas Sulu. Bila orang ceroboh negara kita, kita pun wajib mempertahankan kedaulatan negara. Dia bawa senjata, dia ancam keselamatan, maka pihak keselamatan kita boleh berdil, boleh tembak, boleh berperang dengan mereka. Dan kalau kita gugur, kita mati syahid. Kalau mereka gugur, mereka dianggap buruk sebagai pemberontak, sebagai penjahat. Tapi masalah dari sudut teknikal undang-undang. Bila bawa kes ni pergi mahkamah, kena bawa bukti. Tak, kena bawa lawyer masing-masing. Kena pandai berhujah. Ini masalah, kalau kita mempertahankan kedaulatan negara, kita pula yang terima penangan dari sudut undang-undang, maka mungkin dari sudut teknikal perbicaraan tu tidak betul atau tidak benar pembukti atau keberhujahan dengan cara yang pincang. Itu yang jadi macam tu. Tak, hak patutnya dalam kes ni kita mempertahankan kedaulatan negara, habis nyawa, habis duit, habis tenaga, tak cedera parah dan sebagainya. Ya, patutnya dari sudut undang-undang pun kita backup lah. Kita jaminlah mereka yang cedera, mereka yang gugur tu. Bagi kerajaan Islam begitu. Ada jaminan bagi tentera jihad di jalan Allah. Ini nampak dari sudut undang-undang, kita biarkan kepada pemain undang-undang je. Lawyer ni ada lawyer baru, ada lawyer buruk. Ada lawyer betul, ada lawyer salah. Saya jumpa kebanyakan lawyer, banyak lawyer buruk tuan-tuan. Termasuk lawyer syar'i pun. Minta maaf tuan-tuan. Sebab lawyer nak buka file, buka kes pun tengok 15,000, 20,000 lawyer. Nak buka file ya. Nak buka file 15,000, 20,000. Itulah. Sama yang kes mahkamah syariah pun. Bukan nak cari keadilan. Kemudian lawyer dengan lawyer ni dia ada core-team, dia ada team dia. Kenal kawan dia. Dia satu batch ambil syariah dan undang-undang. Dia satu batch ambil diploma kehakiman. Hak ni ambil wakili A, hak ni wakili B. Mula-mula sama menyaman. Stage pertama bicara, bawa hujah, bicara, bawa hujah. Tahun pertama hujah, tahun kedua hujah, tahun ketiga nego. Kita bincang. Tarik ke. Dah kita tahun pertama bayar duit, tahun kedua bayar duit, tahun ketiga bayar duit, dah habis 50,000. Tahu-tahu nego. Tahu-tahu runding je. Sebab sebelah sana pun kawan dia, belah ni kawan dia. Ini lawyer menipu. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Kalau kita tak ada duit, lawyer tak layan kita tuan-tuan. Walaupun kita ada masalah keluarga. Masalah isteri tinggal kita. Tak? Kita nak ambil khidmat guaman pun bayar. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Ada lawyer yang ikhlas. Tak? Yang suka bantu. Yang suka cari kebenaran. Yang suka perjuangkan keadilan. Tak? Yang berintegriti. Tapi tak ramai tuan-tuan orang ikhlas. Yang banyaknya takaful ikhlas. Banyaknya ada tujuan tertentu. Minta maaf lah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Okey? Ada lagi? Ada tak puas hati? Ada nak marah? Tak ada lah. Kalau tuan-tuan nak mengumpat lepas saya balik, tuan-tuan umpat lah. Allah maha melihat, maha mendengar, maha berkuasa. Ada Syiah sini, Syiah. Hello? Syiah? Ada? Ada Syiah? Tak ada? Wahabi ada tak Wahabi? Ada Wahabi? Pakcik, abang, makcik-makcik, tak ada? Ada. Alhamdulillah. Ada IS ini, IS? Alhamdulillah, tak ada. Ada PAN. Peter Pan. Ada? Tak ada. Ada orang bukan Islam sini? Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Jadi tuan-tuan minta ampun, minta maaf. Malam ni semangat sikit. Sebab geram orang duk tengok badminton Lee Chong Wei lawan Lindan. Menang ke kalah? Menang.
Tengok WhatsApp. Ha? Menang ke kalah? Ni ustaz duk mengajar tengok WhatsApp. Cawi dah menang. Ye. Ha? Menang ke kalah? Ustaz tanya ni, menang ke kalah? Tak tahu sampai sudah. Muslimat kata menang. Ada muslimat main WhatsApp tu ustaz mengajar. Muslimi sama je. Muslimi sama je, tak main WhatsApp pun lepas ustaz mengajar isap rokok. Kan? Ahlus sunnah wal jamaah tidak menghisap rokok. Yang hisap rokok tu ahlul punah warana. Ada lagi? Dia tanya, bagi rokok ni, dia tanya dalam syurga ada api tak? Dia tanya dalam syurga ada api tak? Ada api tak? Nak jawab apa? Bagi rokok, dia tanya dalam syurga ada api tak? Dalam syurga semua ada. Tetapi tidak ada unsur yang digunakan untuk benda-benda haram dan maksiat di dunia. Dia tanya syurga ada api nak isap rokok. Minta apa-apa dalam syurga. Kalau nak isap rokok dalam syurga, silalah. Arak lagi boleh minum. Tak? Dalam syurga. Min labanil lam yataghayyar ta'muh. Min asalin musaffa. Khamrin lazzatin lisyaribin. Ada susu, ada arak, ada madu dalam syurga. Merokok ni benda remeh-temeh tuan-tuan. Ada benda yang lebih besar, istimewa dalam syurga. Duk kira nak isap rokok. Itu fanatik pada rokok. Itu mazhab ar-rokoki. Orang ahli sunnah, mazhab ahli sunnah jemaah, dia mazhab ar-rokoki. Isap rokok. Boleh ubah tuan-tuan, ubah tabiat tu. Berhentilah isap rokok. Jangan beli, jangan jual, jangan hisap. Kalaupun ada orang beri secara percuma. Boleh berhenti tu. Tak? Kalau tuan-tuan tak nak berhenti isap rokok, isaplah rokok sampai mati. Ketum? Al-Ketumi. Di Kedah ni, di Perlis ni, banyak mazhab Al-Ketumi. Tak? Ayat duk minum ayat Al-Ketum. Campur dengan benda-benda macam-macam. Itu memabukkan hukumnya haram, tuan-tuan. Berhentilah tabiat tak baik tu. Bukan al-sunnah al-jamaah tu. Tu al-punah warana. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan minta ampun, minta maaf. Semangat sikit. Saya penat. Jadi kalau cakap slow-slow, perlahan-lahan, jadi tak sampai maksud. Dan tuan-tuan pun duk fikir badminton. Fikir Olimpik ya. Boleh juga fikir dunia. Tapi lebih penting kita fikir agama. Kerana agama masa depan pun ada. Garang pun ada. Lawak pun ada. Macam-macam ada. Tu. Jadi alhamdulillah kita dapat manfaat lah hendaknya. Saya ni tak reti nak cakap utara. Bini saya pun orang Kelantan. Saya pun orang Kelantan. Kita ni skuad Kelantan, Pamoga aku putih. Direct Warrior. Itu ya tuan-tuan. Tak reti nak cakap utara. Jadi cakap itulah tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan ambil manfaat. Akidah Ahlussunnah Jemaah, bahaya Wahabi, bahaya Syiah dan bahaya Islamic State ni. Ustaz-ustaz kita hak Ahlussunnah Jemaah kita belajar. Jangan belajar dengan ustaz-ustaz hak tak tentu hala. Ataupun hak mari daripada WhatsApp apa semua tu. Kita tak tahu benda tu betul ke salah. Tak tahu daripada mana. Kalau tak tahu, terujukkanlah guru-guru kita Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua. Terima kasih pada pihak surau, juga Ustaz Yasir dan asatizah yang datang pada malam ini. Tuan-tuan haji, puan hajah, abang-abang, adik-adik, makcik-makcik, kakak-kakak, adik-adik. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Allah cerahkan hati dan fikiran kita dalam melakukan ibadat yang kita buat jadi bekalan untuk menuju akhirat. Akhiran aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afina wa'afa'na wa li walidina wa li masyaikhina wa li talamizina wa li sairil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina min indik وعافٍ علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا طاعة وعبادة
ظاهرا وباطنا يا أكرم الأكرمين. اللهم فضلك العميم أمنا واكفينا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل من السنة والجماعة توفنا مسلما نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا عندنا ولا معنا ولا أمامنا ولا خلفنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم يا كريم.